WFP ni dia tidak mempunyai lesen insurans. Maka kalau dia tak mempunyai lesen insurans, pembayaran yang dibuat oleh kerajaan negeri kepada syarikat ini untuk mengendalikan program insurans adalah salah di sisi undang-undang. Pada hari Jumaat yang lalu, kita tak dapat bangkit untuk bertanyakan persoalan penjelasan-penjelasan Yang Berhormat Exco. Saya lihat dan saya teliti penjelasan Yang Berhormat Exco. Saya lihat ada kekeliruan di antara dua program. Satu, program e-wallet dan keduanya program insan. Ini soal yang berbeza sama sekali. Nanti, pertama, bila Yang Berhormat Exco menjawab tentang program insan, Yang Berhormat Exco diskredit syarikat Selangkah Ventures dengan mengatakan bahawa syarikat tersebut tidak tersenarai sebagai e-money issuer yang diluluskan oleh Bank Negara yang pertama. Dan tadi Yang Berhormat Exco juga jawab soal penilaian berapa harga kerajaan negeri bagi. Ini jawapan tentang mereka dilantik sebagai pengendali program e-wallet, bukan program insan. Yang kita bangkitkan ialah tentang bagaimana syarikat WFP boleh dilantik sebagai pengendali. Saya tak pasti. WFP ini sebagai ejen, pengendali ataupun broker untuk program WFP ini. Sebab kalau kita lihat, yang pertama, jelas dalam SSM, syarikat WFP Fintech Holdings yang berhad, nature of business, ada credit granted, activities of holding companies, ada financial services activity, except, kecuali insurance, takaful and pension funding. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak tanya tentang apakah sebenarnya peranan WFP ini tadi, sama ada dia ejen, dia operator, dia broker. Kerana kalau syarikat ini, setahu saya, WFP ini dia tidak mempunyai lesen insurans. Maka kalau dia tak mempunyai lesen insurans, pembayaran yang dibuat oleh kerajaan negeri kepada syarikat ini untuk mengendalikan program insurans adalah salah di sisi undang-undang. Terima kasih. Saya tak pasti siapa yang keliru sekarang. Saya rasa semua di sini, sekurang-kurangnya di sebelah sini dan rakyat Selangor semua jelas perbezaan antara soalan dan masalah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Gombak Setia. Saya dah jelaskan minggu lepas bahawa kenapa Selangkah tidak dipilih dan SSDU kenapa tidak dipilih. Kerana sekarang dia tak ada e-money issuer, EMI. Kalau dia tak ada EMI, dia tak boleh Yang Berhormat, Yang Berhormat, lesen e-wallet. Yang Berhormat, saya nak tanya, yang kita bahaskan soal insurans. Ya, Insurans tak ada kena-mengena dengan lesen e-wallet. Memang bukan merupakan Mengapa? company, bukan syarikat insurans. Dia hanya pengendali dan insurans tu adalah di bawah M General Insurance. Ya, sebab itu kami bangkitkan, mengapa mesti kita lantik WFP? Kenapa kita tak percaya kepada anak syarikat kerajaan negeri yang ada lesen insurans? Kita ada PNSB, ada lesen insurans. PNSB tak ada kemampuan untuk menjalankan tugas ni. PNSB adalah agent insurans. Jadi syarikat yang tidak dibenarkan untuk buat aktiviti insurans. Kalau Yang Berhormat masih Exco boleh baca atau tidak? Exco faham bahasa Inggeris atau tidak? Exco boleh baca nature of business. Tidak dibenarkan buat. Saya ingin menarik perhatian kepada semua duduk. Tujuan pelaburan dalam syarikat e-money issuer adalah bagi merealisasikan agenda cashless negeri Selangor. Maka adalah wajar kerajaan negeri menggunakan perkhidmatan WFP sebagai gerbang pembayaran digital di mana kerajaan negeri mempunyai kepentingan dalam syarikat tersebut. Ini akan secara langsung akan meningkatkan nilai pelaburan kerajaan negeri dalam syarikat yang dilaburkan. Jenama e-wallet WFP telah dikekalkan sebagai strategi perniagaan agar perkhidmatan ini akan dapat dikembangkan ke negeri lain dalam Malaysia dan antarabangsa tanpa terhad di dalam negeri Selangor sahaja. Strategi perniagaan dengan strategi politik itu berbeza. Strategi perniagaan tidak semestinya setiap kali kita perlu guna nama yang sama. Jadi ini kita harus jelas bahawa kenapa kita tak nak masuk nama Selangor dalam program ini. Dia adalah strategi perniagaan. Saya rasa Hulu Kelang juga faham tentang strategi perniagaan ni.